Salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Pensyarah, yaitu Dr. Wesley Kong Liang Sun. Pembentangan ini adalah bagi memenuhi tugasan 2, yaitu tugasan sejarah makanan bagi mata pelajaran pengajian Malaysia. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama yang diberi Anessa Anira dari kelas 2023 kumpulan 1. Saya merupakan pemegang kad metrik 2020002. Berikut adalah isi kandungan yang saya akan bentangkan sebentar nanti. Tanpa membuang masa, saya teruskan pembentangan ini. Tajuk yang dipilih ialah kuih cincin. Kenapa saya memilih tajuk ini adalah karena kuih cincin mempunyai rasa yang unik dan berbeza daripada kuih yang lain, di samping memperkenalkan kuih tradisional Sabah. Sejarah kuih cincin. Kuih cincin sangat sinonim dalam tradisional masyarakat Melayu Brunei di Sabah. Kuih cincin merupakan salah satu kuih yang terdapat sambutan yang menggalakkan dan ianya telah dipasarkan secara meluas di dalam maupun luar negara seperti negara Brunei dan juga Singapura. Pada awalnya, kuih cincin dibawa melalui penghijrahan masyarakat Melayu Brunei asli ke Sabah dan hanya dihidangkan pada hari penting sahaja seperti Hari Raya Aidilfitri, perkawinan, dan lain-lain majlis. Dari segi tekstur, terdapat sedikit perbezaan warna di mana warna asli kuih cincin adalah warna oranye, manakala kuih cincin Sabah berwarna kekuningan. Bahan-bahan asas kuih cincin adalah gula nipah, gula, garam, tepung beras, tepung gandum, dan juga minyak masak. Cara-cara penyediaan kuih cincin. Langkah yang pertama, campurkan gula pasir bersama minyak dan garam di dalam mangkuk. Langkah yang kedua, masukkan air gula dan gula nipah ke dalam periuk. Didihkan sehingga gula larut tanpa perlu dikacau. Setelah gula larut, tapiskan ke dalam campuran gula, minyak, dan garam tadi. Kacau rata menggunakan sudu sehingga likat dan pekat. Langkah yang ketiga, masukkan tepung beras dan kacau sebati sehingga menjadi adunan dough yang lembut. Selepas itu, masukkan dough ke dalam mangkuk yang telah dilapis plastik, bungkus dengan kemas dan simpan di dalam peti sejuk selama setengah jam atau sehingga betul-betul sejuk. Sementara itu, sediakan adunan untuk mencelup isi kuih cincin. Campurkan air bersama tepung beras dan kacau rata sehingga pekat. Langkah yang kelima, selepas setengah jam, keluarkan dough dari peti sejuk, taburkan tepung gandum untuk proses mencanai dan menekap kuih cincin supaya ia tidak melekat. Leperkan dough, tekap menggunakan penekap bulat sebesar 3 hingga 4 inci dan penekap bulat sebesar setengah inci untuk cincinnya. Langkah yang keenam, setelah selesai menekap, celupkan ke dalam air supaya ia rapuh dan rangup. Kemudian goreng di dalam minyak yang panas sehingga warna keemasan. Angkat, toskan, dan biarkan sejuk sebentar. Langkah yang ketujuh, ataupun yang terakhir, setelah kuih cincin agak sejuk, celupkan ke dalam adunan tepung beras yang telah dibaju tadi dan goreng di dalam api yang perlahan sehingga warna putih kekuningan. Angkat dan toskan minyaknya. Bila dihidangkan, kuih cincin biasanya dihidang ketika hari perkawinan dan hari raya Aidilfitri. Kuih cincin juga dihidang bila-bila sahaja, terutamanya sarapan pagi dan minum petang. Simbolik, kuih cincin adalah simbol kehidupan manis yang kian menanjak. Menurut kepercayaan budaya, kuih cincin juga menjadi simbol keabdian karena bentuk lingkaran tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir.
Untuk tambahan, kue cincin boleh tahan selama sebulan jika disejukkan dan disimpan di dalam bekas kedap udara. Sebagai kesimpulan, kita perlulah mengenali makanan tradisional agar tidak pupus dan ketinggalan zaman. Titik tolak usaha ini terletak pada diri rakyat itu sendiri, dengan meletakkan kebanggaan mereka terhadap makanan dan kue tradisi tempatan. Sekian sahaja pembentangan bagi tugasan 2. Sekian dan terima kasih.